Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan ajarkan tentang interface. Apakah itu interface? Interface dalam istilah mudahnya adalah paparan skrin ataupun rupa reka bentuk sesuatu paparan skrin. Sebagai contoh, dalam gambar ni anda dapat lihat jika saya besarkan. Ini adalah paparan skrin di ATM kalau tak silap saya, ataupun mungkin kiosk, di mana kita boleh membuat pembayaran, pembelian dan sebagainya secara menggunakan bus ataupun minta maaf, secara menggunakan kiosk seperti ini. Dan kiosk ini adalah kiosk ini mempunyai paparan skrin sebegini. So di dalam skrin ni ada button, ada grafik, ada pecahan panel-panel dan sebagainya lah. Dia ada layout dia yang tersendiri. So button-button ni dia bersifat interaktif, di mana pengguna, user boleh interact dengan setiap elemen interface yang ada dalam ni lah. Jadi secara ringkasnya, interface ni bermaksud paparan skrin, sesuatu platform, software ataupun apa-apa device lah, seperti smartphone sebagai contoh. Kalau jika anda ada laptop dan smartphone, dia punya paparan skrin ataupun interface dia adalah di ruangan skrin device tersebut. Contoh kalau smartphone, the whole thing yang ada di dalam skrin ini, button dia ataupun grafik dia, teks dan sebagainya, itu dikenali sebagai interface. Sama juga untuk laptop, secara asasnya apa yang berada di dalam ruang skrin laptop anda ini dipanggil dengan istilah ataupun dikenali dengan istilah interface, iaitu paparan skrin. So di manakah buttonnya terletak, di manakah main skrin, okay, ataupun apa sahaja elemen yang lain. Tetapi anda jangan confuse dengan button yang terdapat di luar skrin. Contohnya di mesin ATM kita ada buttons yang kita boleh klik seperti ini. Ini tidaklah dipanggil sebagai interface, kerana ini bersifat fizikal. Maksudnya kita betul-betul bersentuh dia secara fizikal di dunia yang nyata. So interface ni sebenarnya dia lebih kepada yang bersifat digital lah. Okay, yang bersifat digital seperti yang saya terangkan tadi, dia di dalam lingkungan paparan skrin itu sahaja. Jadi dalam video kali ini saya akan terangkan apakah interface Adobe Photoshop. Jadi jika anda sudah faham dengan makna istilah asas interface tersebut, iaitu paparan skrin, jadi dalam video kali ini saya akan terangkan apakah elemen yang terdapat dalam interface Adobe Photoshop. So dalam konteks Adobe Photoshop ni, interface dia adalah apa yang anda dapat lihat di dalam ruang monitor anda atau saya lah sekarang ni. Sebagai contoh, saya punya skrin sekarang adalah skrin monitor. Jadi segala apa yang ada dalam apps ataupun aplikasi Adobe Photoshop ni dikira sebagai interface. Jadi kita ada beberapa section, okay. Satu di sebelah sini, di bahagian atas, di bahagian tengah ada main canvas kita, dan juga satu lagi section di sebelah sini. Jadi saya akan terangkan secara ringkas satu persatu untuk setiap section. Pada section yang sebelah kiri ni, anda dapat lihat ada beberapa jenis tools lah. So ini adalah section ni dikenali sebagai section tool. Kita ada tools, move tool, kita ada rectangle marquee tool, lasso, magic wand dan sebagainya. Saya akan terangkan satu persatu berkenaan dengan setiap tool ni pada video-video yang akan datang. Jadi jika anda berminat, anda boleh tontonlah video tersebut di masa akan datang. Namun pada video kali ini saya hanya ingin fokus pada interface sahaja. Okay, itu panel yang sebelah kiri ni.
Satu lagi kita ada panel ataupun section di bahagian atas ini. Jika anda lihat di atas ini ada beberapa option lah. Saya ada terangkan, saya bukan terangkan lah, saya ada mention tentang button di atas ni. Tapi apa yang saya nak terangkan adalah section di bawah ni. Jika anda lihat ada satu lagi papan icon di bahagian atas ini. Papan icon di bahagian atas ni adalah papan icon yang berkaitan dengan apa tools yang anda pilih di bahagian sini. Okay, jika anda aktifkan tools move tool, contohnya sekarang ni saya punya move tool sedang aktif, maka option yang berada di atas ini adalah option ataupun properties, setting. Maksud senang dia macam setting lah. So, segala setting yang atas ni adalah setting berkenaan dengan tools move tool ini. Seterusnya, jika saya klik pada rectangle marquee tool yang kedua ni, anda dapati setting di atas ni ataupun option di atas ni pun berubah kerana dia respon kepada apa tools yang aktif di bahagian sini. Dan sama juga saya aktifkan button ataupun tools lasso, dan anda akan lihat atasnya juga akan berubah dan sampailah ke bawah. Jadi papan ikon di atas ni adalah papan yang respond to this tools bahagian sini. Kemudian kita ada seperti yang anda nampak di ruang tengah yang paling besar ni, ini adalah section yang dipanggil sebagai canvas. Maksudnya inilah ruang yang kita buat design lah. Kalau dalam Microsoft Word tu, ini tempat kita menaip. Tapi dalam Photoshop, ini adalah ruang di mana kita membuat kerja design kita. Seterusnya, satu lagi section di bahagian kanan. Anda dapat lihat di sini. Ini adalah section untuk color. Dan juga bermacam-macam lagi lah tab. Sebenarnya, kalau anda lihat di sini ada dipecahkan kepada beberapa panel. Okay. Anda lihat sini ada satu panel, di sini ada satu panel, dan di bawahnya adalah panel yang ketiga. Jadi untuk panel yang atas ni, anda boleh lihat panel ini terdiri daripada 4 tab, iaitu color, swatch, gradient, pattern. Dan yang bawah ni anda lihat ada satu lagi panel, dan panel yang bawah ni dia terdiri daripada 3 tab: properties, adjustment, library. Nanti saya akan go one by one dalam masa akan datang, sebab saya nak video ni fokus kepada interface saja. Seterusnya, panel yang bawah ni adalah panel yang ketiga di ruang sebelah kanan ni, dan ia terdiri daripada 3 tab: layer, channel dan path. Jadi itulah sedikit yang anda boleh pelajarilah tentang basic interface ataupun paparan skrin di dalam Adobe Photoshop. Jika paparan interface anda tidak sama dengan saya, contohnya sekarang ini paparan saya telah berubah. Misal kata jika paparan skrin anda adalah seperti ini, sebagai contoh, anda dapati ada section baru di bahagian bawah ni, dan juga ada tab-tab yang baru juga. Ini bermaksud anda mempunyai setting interface yang lain lah daripada asas dia. Jadi mudah saja cara anda nak tukar balik ke setting yang asal. Anda pergi bahagian atas ini, ada ikon kotak seperti ini, anda klik dan anda tukar kepada essential. Secara automatik dia akan tukarkan anda punya layout ataupun interface kepada default ataupun yang asal. Okay. Seterusnya saya akan ajarkan sedikit tools lah yang ada di sebelah sini, iaitu seperti hand tool dan magnifying ataupun kanta tools ni. Okay. Tapi sebelum tu saya akan import gambar dulu. Saya akan import gambar 3 biji kereta, 3 buah kereta, 1, 2, 3, 4, dan open. Dan cara nak import file dan dokumen setup semua saya ada ceritakan pada video sebelum ni. Jika anda berminat, anda boleh klik di link di atas untuk mempelajari tentang dokumen setup, yang mana saya menerangkannya secara detail selama 38 minit
berkenaan dengan cara untuk setup dokumen di dalam Photoshop. Okey, di sini saya telah import 3 gambar kereta. Jadi saya akan ajar sedikit bagaimana cara untuk kita navigate. Navigate ini bermaksud cara kita nak interact lah dalam Photoshop. Macam mana kita nak menggerakkan canvas kita, dan satu lagi bagaimana kita nak menggerakkan gambar kita. Dua pergerakan yang berbeza. Satu lagi bagaimana cara kita, seperti yang saya cakap tadi, nak gunakan kanta untuk kita zoom in dan zoom out gambar yang kita import ini. Okay, sebagai contoh, jika anda ingin navigate ataupun interact ataupun menggerakkan canvas anda boleh menggunakan tools tangan ini, hand tool. Anda klik pada hand tool ini dan anda boleh menggerakkan canvas anda. Tapi anda perlu ingat, jika anda menggerakkan canvas anda menggunakan tools tangan ini bukan bermakna gambar ini yang bergerak, tetapi canvas anda yang bergerak. Okey. Jika anda ingin menggerakkan gambar, anda perlu menggunakan move tool di atas ni. Sebagai contoh, saya klik pada layer. Untuk layer ni saya akan terangkan, saya akan buat satu video khas lah tentang layer. Tapi untuk waktu sekarang saya hanya tunjuk saja, anda tak perlu tahu bagaimana nak gunakan layer. Jadi saya unlock sekejap layer tu dan saya boleh gerakkan gambar yang saya import tadi. Jadi apa yang anda lihat sekarang adalah saya sedang menggerakkan gambar itu sendiri, bukannya canvas. Jika saya menggunakan hand tool, gambar tidak bergerak. Anda lihat gambar masih pada kedudukan yang sama, tetapi canvas dia yang bergerak. Jadi anda perlu faham kedua-dua pergerakan ini adalah pergerakan yang berbeza supaya anda tidak confuse. Jadi saya akan kembalikan gambar ke posisi asal dia dan saya akan lock. Tujuan lock ni untuk kita tak boleh gerakkanlah gambar tu. Okay, untuk kita lock dia. Okay, seterusnya bagaimanakah cara untuk kita zoom in dan zoom out gambar ini? Caranya adalah dengan kita menggunakan kanta. Anda klik pada kanta ini dan anda bawa ke tengah canvas dan anda boleh klik di mana-mana bahagian canvas ini. Anda menekan button mouse yang kiri. Jika anda klik sekali, dia akan zoom sekali. Jika anda klik 2 kali dan seterusnya, dia akan semakin besar. Dan jika anda ingin zoom out, anda boleh pergi ke bahagian atas ini. Seperti yang saya cakap tadi, setiap tools yang kita pilih di bahagian sini, settingnya akan ada di atas ini. Okay, jadi anda dah faham lah apa fungsi papan ikon di atas ni. Jadi jika anda lihat di sini ada option pilihan di mana anda boleh tukar kanta anda kepada kanta plus ataupun kanta minus. Kanta plus adalah anda ingin zoom in, itu bermaksud gambar anda akan menjadi besar. Kanta minus itu bermaksud zoom out, di mana gambar anda akan menjadi kecil jika anda klik. So, begitulah cara untuk kita menggunakan kanta. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan bagaimana kita nak tukar kedudukan tab ini kepada panel-panel individu. Ini maksud saya, kita nak melihat ke semua gambar ini pada satu paparan di ruang tengah inilah. Okay, jadi saya ada gambar-gambar ni. Jadi tapi sebelum tu saya nak tutup dulu yang tidak berkaitan ni. Okay, sekarang anda lihat kita ada 4 gambar. Saya terlupa nak bagi tahu tadi, jika kita import gambar ke dalam Photoshop dan kita import secara multiple ataupun banyak gambar sekaligus, Photoshop akan secara automatik meletakkan gambar-gambar tersebut dalam bentuk tab. Seperti yang anda lihat sekarang kan, dia ada tab K1, K2, K3 dan K4. Okay. Itu memang secara automatik jika anda import banyak gambar sekaligus ke dalam Photoshop. So inilah yang akan terjadi. Tapi bagaimanakah cara untuk saya melihat ke semua gambar ini dalam satu paparan? Okay, caranya adalah anda boleh pergi kepada window atas ni. Anda pergi kepada arrange dan anda pilih tile.
Sekarang keempat-empat gambar dipaparkan pada satu skrin, di mana anda boleh melihat kesemua gambar kereta pada satu waktu yang sama. Walau bagaimanapun, anda lihat gambar ini mempunyai kadar skalenya yang sendiri-sendiri. Okay, sini dia ada zoom pada bahagian sini, zoom pada bahagian bumbung sikit, dan kita tak nampak penuh. Jadi cara untuk kita fitkan gambar tersebut pada ruang kotak ni, anda boleh pergi kepada view, anda boleh pilih fit on screen. Secara automatik gambar anda akan fit on screen. Ini bermaksud dia akan try to fit dia punya window ni. Nampak seperti yang saya cakap tadi, keempat-empat gambar ni dia ada dia punya tab yang tersendiri kan. Jadi apabila saya klik pada tab ni, tab ini akan aktif, dan apabila saya apply fit on screen, hanya pada gambar ini saja akan di-apply-kan lah. Dan kalau anda nak fit on screen pada gambar ini, anda perlu klik tab dia, kemudian pergi ke fit on screen. Begitulah seterusnya. Fit on screen. Jadi kesemua gambar telah fit all dia punya size gambar tu pada window dia yang tersendirilah. Baik, seterusnya saya akan kembalikan bagaimanakah cara kita nak kembalikan gambar-gambar ni kepada paparan tab seperti sebelum ini. Okay, caranya adalah anda pergi pada view, anda pergi pada window, anda pergi pada arrange, dan anda pilih consolidate all to tabs, dan anda akan dapati gambar-gambar anda tadi akan kembali ke paparan berbentuk tab di atas ni. Walau bagaimanapun, anda dapat lihat gambar anda tiba-tiba menjadi kecil. Sebab apa? Sebab tadi kita apply fit on screen, pada ketika itu window gambar ni kecil kan, sebab dia dah bahagi kepada 4. So that's why they try to fit size yang kecil tu. Jadi jika anda ingin melihat paparan gambar ni pada fit to screen yang baru, iaitu size window dia yang baru ni, anda perlu buat sekali lagi, iaitu tekan pada window, fit on screen. Anda akan dapati gambar-gambar ni akan fit to the new screen size lah. Okay. Ataupun jika anda lihat di bahagian option fit on screen ni, anda dapati ada shortcut button. Shortcut button ni adalah shortcut yang anda boleh gunakan di keyboard lah. Contohnya, jika anda ingin menggunakan option fit on screen ni, anda boleh menggunakan shortcut. So ini akan membuatkan proses kerja anda lebih cepat, iaitu untuk fit on screen ni, shortcut keyboard dia adalah Ctrl 0. Jadi anda pergi pada gambar ni, anda tekan sahaja keyboard anda pada bahagian Ctrl dan 0. So anda dapati memang dia akan fit on screen. Tak perlu anda pergi ke bahagian atas ini. Sama juga di sini anda tekan Ctrl 0. Macam tu. Okay, sebelum tu saya terlupa nak tunjuk satu cara tadi. Saya akan tukar balik view ni kepada saya pergi arrange tile. Okay. Sebenarnya apabila anda berada di view yang seperti ini, anda boleh apply juga kanta ni untuk kesemua window. Okay. Anda dapati bila saya zoom out gambar di sini, automatik yang lain pun follow juga. Jika saya zoom, saya ambil kanta plus, anda akan nampak kesemua yang lain pun turut ikut zoom in. Dan anda kena tengok di mana anda letak kanta anda, di situlah dia akan zoom. Sebagai contoh, jika kanta saya ni saya bawa ke tepi ni, anda akan dapati dia cuba untuk zoom ke arah sini. Nampak tak? Okey.
and then saya ambil minus. Sebagai contoh, kalau saya zoom out sini dan saya ambil balik plus, dan jika sekali ni saya zoom in pada tayar, anda akan dapati dia try to zoom to this area lah. Ok, bagaimanakah cara untuk kita tak nak yang lain pun follow? So cara dia adalah senang saja. Jika anda ingin zoom in dan zoom out pada window ini sahaja tanpa melibatkan window yang lain, anda hanya perlu tick button zoom all windows ini. Kenapa sebelum ni apabila saya zoom pada bahagian sini yang lain pun ikut? Ini disebabkan kita aktifkan button zoom all the windows. Itulah sebabnya kenapa yang lain pun ikut sekali lah. Tapi jika anda tak nak yang lain pun ikut, anda untick saja, and then fungsi zoom ini akan efek pada window ni sahaja. Okay. Dan satu lagi saya nak kongsikan untuk anda mempercepatkan proses design anda, editing anda. Mungkin tak perlulah guna kanta di sini, kanta di atas ni. Dia agak lambat lah kalau anda nak pergi sini klik, and then anda klik sini agak lambat. Jadi saya akan tunjukkan cara bagaimana anda boleh zoom in dan zoom out secara cepat. Jika anda pergi kepada view ni, anda akan dapati zoom in dan zoom out ada dia punya shortcut keyboard. Untuk zoom in, shortcut keyboard adalah control tambah dengan plus. Maksudnya control plus plus. Anda faham Untuk zoom out, shortcut keyboard dia adalah control plus minus. Jadi jika saya nak zoom pada gambar ni, saya hanya perlu tekan pada keyboard button control dengan plus, dan dia akan zoom. Jika saya tekan control minus, dia akan zoom out. Dan ini akan ter-apply juga kepada yang lain. Jika anda klik pada window ni, dia juga akan zoom in dan zoom out dengan hanya menggunakan keyboard shortcut. So anda akan mempercepatkan lagi proses kerja anda. Jangan risau, pada permulaan mungkin anda tidak biasa dengan shortcut keyboard ni, tapi percayalah, lama kelamaan anda akan mahir dan anda akan terbiasa. Cuma kelemahan menggunakan shortcut keyboard ni adalah jika anda tick zoom all window ni dan anda cuba nak zoom pada bahagian sini, anda dapati dia tidak efek lah, tidak memberi kesan kepada window yang lain. Okay. So maksudnya jika anda ingin option ni berfungsi pada window yang lain, anda terpaksa gunakan cara manual untuk anda zoom menggunakan mouse. Jadi barulah yang lain pun follow, iaitu menggunakan fungsi zoom all window ni. Jika anda menggunakan button pada keyboard, dia tidak akan berkesan lah. Itu sajalah kelemahan dia. Tapi secara jujurnya, selama saya menggunakan, ataupun mereka yang dalam bidang grafik ni selalu menggunakan keyboard shortcut, dan ianya amat memudahkan kerja anda lah. Dan jika anda nak view seperti tadi, saya tunjukkan macam mana nak viewkan kepada tab view. Anda pergi ke window, arrange, dan consolidate all to tabs. So anda boleh kembalikan gambar-gambar anda ke dalam bentuk tab. Anda juga boleh menggunakan zoom pada keyboard. So anda besarkan dan kecilkan gambar anda. Okey, satu perkara lagi, gambar yang anda import ataupun ke dalam Photoshop ni, anda akan dapati di bahagian sini, bahagian tab ni ada nama file yang anda import, kemudian format gambar itu JPEG. JPEG ni saya akan ceritakan, ataupun format gambar ni saya akan ceritakan kemudian. So abaikan. Kemudian anda perasan ada satu angka dalam bentuk peratusan. Ini sebenarnya adalah peratusan saiz gambar anda. Okay? Jika saya besarkan, saya zoom, anda akan dapati percentage dia akan naik. Tetapi percentage dia baru 25% sahaja. Jika saya zoom in lagi, dia naik lagi 33. Ini bermakna gambar ini masih belum di view pada kadar 100%. Maksudnya dia masih kecil.
So anda boleh bayangkan jika saya zoom sampai 100, so gambar sebenarnya size sebenar gambar ini adalah yang inilah, sebab dia dah zoom pada 100%. Jadi gambar ini sebenarnya bersaiz besar. Dan saya dah cerita tentang saiz gambar, resolution dan sebagainya pada video sebelum ni. Jika anda berminat, anda boleh klik pada link di atas untuk mempelajari tentang resolution, saiz gambar dan sebagainya. Saya dah terangkan secara detail apa itu dokumen, apa itu resolution dan sebagainya. Dan jika anda lihat di bawah ni juga ada peratusan yang sama. Sebenarnya 100% di bawah ni sama juga dengan yang atas. Okay. Saya zoom out, anda tengok dia berubah 66.7, 66.67. Cuma mungkin dia taklah setepat, dia kadang tak sama, tapi secara rough, secara kasarnya dia lebih kurang sama. Jika anda lihat, jika kita bundarkan yang bawah ni pun, dia akan jadi 66.7 di atas ni. Okay, satu lagi perkara yang saya nak kongsi yang anda perlu tahu. Jika anda mempunyai gambar sebesar ini dan anda ingin view dia pada saiz sebenar dia 100%, agak leceh lah jika anda terpaksa zoom satu-satu macam ni kan. Jadi cara cepat dia adalah anda boleh pergi pada view, anda boleh klik kepada 100%. Seperti ini. Dan dengan sekali klik, dia terus view kepada saiz sebenar gambar inilah. Dan seterusnya saya nak ajar bagaimana anda boleh manipulate tab-tab ini dengan menarik dia keluar daripada bahagian tab di atas inilah. Sebagai contoh, kita ada K4 ni kan. K4 ni anda boleh klik dan anda boleh tarik dan lepas. So sekarang ni K4 dia berada pada window dia yang tersendiri seperti ini. Dan K yang lain masih berada di tab atas. Dan anda boleh klik dan tarik keluar. Anda boleh kecilkan. Cara nak kecilkan tab adalah anda pergi kepada bucu ni, sehingga keluar, anda nampak sehingga keluar scaling arrow macam tu. Dia macam condong macam tu kan. Ada arrow condong macam tu. Anda boleh resize ataupun ubah saiz window ni. Dia panggil window lah window ataupun panel ataupun window lah. Saya gunakan perkataan window. Ataupun anda kalau nak tak apa. So saya akan tarik dan letakkan. So ini ataupun salah satu istilah lain dia adalah floating window lah macam ni. Maksudnya semua window ni dia terapung, floating, sendiri-sendiri. Okay, mungkin setengah orang dia berminat ataupun selesa bekerja cara macam ni. So jika anda berminat, anda boleh teruskan cara macam ni. Ataupun jika anda tak berminat, anda boleh pilih mana-mana work area yang anda ataupun layout style yang anda selesa. Sama ada anda tukar kembali ke tab ataupun anda nak bekerja dalam tile. Itu semua tak berapa penting. Dia hanya mengikut preference ataupun kecenderungan anda, keselesaan anda membuat kerja menggunakan layout yang mana. Okey, berkenaan dengan hand tool sebentar tadi, saya dah jelaskan bagaimana cara nak gunakan hand tool, iaitu anda klik pada hand tool dan anda boleh menggerakkan canvas. Okey. Tetapi sebenarnya selain daripada anda klik pada hand tool ini, anda juga boleh menggunakan hand tool secara sementara. Ini bermaksud, katakanlah anda sekarang sedang memilih tools move tool. Contohnya saya menggunakan move tool untuk menggerakkan gambar seperti yang saya jelaskan pada awal video tadi. Kemudian saya nak menggunakan hand tool secara sementara kerana saya nak menggerakkan gambarnya semula selepas itu. Jadi cara yang paling mudah adalah anda menekan ataupun anda press button spacebar di keyboard dan hold. Press dan hold, dan anda akan mendapati mouse cursor anda bertukar menjadi, nampak tak? Bentuk tangan.
Itu bermaksud anda telah akses kepada tools, hand tools. Anda sedang akses pada hands tool secara sementara selagi anda tidak melepaskan spacebar anda. Jadi sambil menekan spacebar anda boleh gerakkan canvas seperti ini. Dan setelah selesai menggerakkan canvas, anda boleh lepaskan spacebar dan mouse cursor anda akan kembali kepada move tool dan anda boleh anda boleh menggerakkan gambar anda semula. Saya ulang sekali lagi, spacebar dan anda punya hand tools akan aktif dan anda boleh menggerakkan canvas. Anda lepaskan spacebar, mouse anda bertukar menjadi move tool kembali dan anda boleh gerakkan gambar semula. Okey, seterusnya selain daripada anda boleh menggerak-gerakkan window gambar ni, anda juga boleh mengubah panel-panel yang ada di sini. Sebagai contoh, sebelum tu saya nak terang ataupun saya nak tunjukkan macam mana anda boleh customize atau mengubah layout interface anda. Okay. Video ni kan tentang interface kan, jadi saya akan terangkan macam mana anda nak customizekan interface anda. Sebagai contoh, kita boleh pergi ke bahagian atas kanan ni, anda boleh lihat terdapat 6. Okay, ada 6 jenis interface layout yang anda boleh pilih. Pada ketika ini kita memakai layout ataupun interface layout yang bernama essential, iaitu inilah sekarang ni yang anda lihat. Ini adalah interface biasa, okay, yang basic, iaitu essential. Tapi jika anda membuat kerja tu melibatkan 3D ni satu cerita lain. Tapi sebagai contoh lah, konon seorang tu dia membuat 3D kan, jadi dia mungkin boleh consider untuk pakai 3D interface. Kita tunggu sekejap, mungkin dia ok dah so tak ada apa perbezaan sangat. So mungkin beza dia hanyalah di bahagian sini ataupun sebenarnya dia sedang loading. Sekejap, bagi dia masa. Ok, belum. Okay. Ataupun tak, okay, dia tak loading pun tadi. Ok, seterusnya kita ada layout untuk buat grafik dan web. Contohnya anda mempunyai job design berkaitan grafik dan website, so anda mungkin boleh pilih interface yang ni lah. So anda lihat di sini ada perubahan sikit. Dia lebih berikan penekanan kepada karakter, paragraf, brief dan sebagainya. Kan anda tengok di sini panel-panel ni berubah mengikut layout interface yang anda pilih di sinilah. Dan kalau anda membuat kerja motion yang melibatkan banyak pergerakan ataupun buat video ringkas, simple video animation dan sebagainya, dan anda lihat interface dia sedikit berbeza. Okay, ada satu tambahan section di bawah ni dan ada juga panel-panel yang baru. Dan seterusnya kita ada painting. Sebagai contoh, jika anda ni seorang pelukis, anda menggunakan Photoshop untuk melukis sahaja, untuk buat drawing, digital illustration dan sebagainya. So mungkin anda boleh gunakan layout ni. So dia memberikan lebih kesesuaian lah. Layout tu sesuai dengan apa tujuan anda. Anda nak membuat painting, jadi layout interface dia lebih kepada painting. So brush dah sedia ada di sini, layer, color dan sebagainya. Dan seterusnya fotografi. Fotografi anda lihat di sini ada perubahan. Dan itulah option yang ada. Tetapi saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh customkan. Anda boleh customize layout anda ataupun interface anda. First thing, anda pergi kepada essential ni. Okay. Kemudian saya akan tunjukkan macam mana anda boleh arrange layout anda. Sebagai contoh, ini anda dah tahu cara nak floatingkan window. Ok, so gambar ni kita floatingkan sekejap. So macam tu. Ok, katakanlah anda tak suka tools ni berada di sebelah kiri. Jadi apa yang anda boleh buat adalah anda pergi ke bahagian atas tools ni. Sebenarnya atas tools ni ada button arrow ni, di mana anda boleh ubahlah susunan dia, sama ada anda nak buat dia ada dua baris macam ni ataupun dia sebaris panjang. Dan satu lagi, anda boleh klik pada, anda lihat ada satu macam dot-dot kecil di sini, halus saja dan tak berapa nak nampak. So anda klik pada situ,
dan anda boleh tarik dia keluar juga. So bahagian sini telah dikosongkan dan anda boleh letak tools ni di mana anda selesa. Sebagai contoh, anda nak letak di bahagian sini, okey. Anda lihat jika saya bawa ke bahagian kanan ni akan wujud satu warna biru. So itu menandakan bahawa kita boleh letak tools tu di bahagian situ. Jadi saya lepaskan. Apabila saya nampak warna biru ni, saya akan lepaskan mouse saya dan tools tersebut akan diletakkan di sinilah, ke tempat baru dia, daripada sini ke sini. Dan mungkin sebagai contoh anda menggunakan color dan anda tak suka color ni berada di sebelah kanan, anda boleh klik juga color ni. Sebagai contoh, ini panel yang pertama kan, ini panel tengah dan ini panel bawah. Anda lebih suka, sebagai contoh, anda lebih suka color ni berada di tengah, jadi anda boleh tarik panel tab dari panel yang atas ni ke bawah dan anda boleh lepaskan dia di panel yang tengah ni. Jadi sekarang color telah berada di panel tengah dan panel atas ni tinggal 3 tab saja. Tadi 4 kan, sebab color ni berada di sini. Tapi sekarang kita tukar ke bawah. Dan sama juga panel bawah ni, kalau anda lihat ada past channel layers. Contoh anda tak suka layer berada di sini, anda boleh bawa dia ke mana yang anda suka, mungkin letak di sebelah sini. Okay, so anda akan lihat tab layer dah berada di sini dan tab yang di bawah ni tadi ada 3, tinggal 2 sahaja. Alright, so itulah cara macam mana anda boleh customize ruang kerja anda dalam Photoshop mengikut keselesaan anda, dan anda juga boleh save. Sebagai contoh, jika anda dah arrange, dah tukar-tukar semua ni, anda boleh save template anda di sini dan anda boleh klik pada new workspace dan anda boleh namakan, sebagai contoh, customize, ataupun anda mungkin buat projek apa, interface for website design sebagai contoh, dan anda boleh save. Dan apa yang berlaku adalah dia akan savekan anda punya setting tadi di bahagian sini, dan apabila anda menukar apa-apa layout, sebagai contoh anda reset ataupun anda pergi kepada layout yang lain, interface yang lain, contoh saya ambil motion, anda akan lihat motion tadi dia ada extra section bawah ni, dan bila-bila masa anda boleh kembali kepada layout yang anda setting tadi, iaitu interface for website design. Sorry, ada sikit spelling error. Dan anda boleh klik dan dia akan bawa anda kepada setting yang anda buat tadilah. Itu cara kita nak memahami interface, cara kita nak customize interface untuk tujuan design kita lah. So saya rasa itu saja untuk video kali ini berkaitan dengan interface. Saya harap semua anda faham. Dan pada video-video yang akan datang, saya akan pergi lebih jauh, lebih advance untuk anda menguasai software yang very powerful ni, iaitu Adobe Photoshop. So terima kasih kerana menonton. Jika anda suka video ini, mohon tekan like dan subscribe.